Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Okey, bertemu lagi kita minggu kali ini dan hari ini hari Isnin, Monday, kita akan sambung kembali unit 10 dengan tajuk yang baru iaitu Let's Play. Jadi semua teacher nak minta semua buka muka surat 108, muka surat 108. Kita akan sambung lagi. Okey. Jadi kalau minggu lepas kita dah belajar pasal jenis-jenis penyakit, lepas tu apa yang perlu kita buat, apa yang kita tak boleh buat waktu berada di rumah, betul? Untuk mengenai keselamatan di rumah. Jadi hari ini kita ada board game. Game ni yang mana selalunya kalau kita nak bermain kita perlukan dadu dan juga penanda lah. Boleh jadi buah chess, apalah untuk kita bergerak kan. Okey. Jadi ayo kita mula. Kita tengok gambar yang pertama. Dekat bahagian atas tu kita ada sunburn. Okey, itu verb baru. Sunburn. Apa tu maksud sunburn? Sunburn tu maksud dia penahan matahari. Macam mana boleh kena sunburn? Agak-agak macam manalah seseorang tu boleh kena sunburn. Kalau macam kita selalu tengok kan cerita-cerita orang pergi duduk kat tepi pantai, diorang berjemur bukan? Berjemur tu lah yang mengakibatkan boleh kena sunburn, penahan matahari. Bila kita kena sunburn, kulit kita akan jadi kemerah-merahan dan kita akan nampak color yang berbeza lah antara kulit yang terdedah kepada penahan matahari dengan kulit yang tertutup dengan pakaian. Okey? Jadi selalunya orang akan pergi ke pantai untuk berjemur untuk dapatkan sunburn. Sebab dekat sunburn, sun tu apa? Sun tu matahari. Okay, matahari dia mengeluarkan vitamin C. Jadi ada orang dia perlukan vitamin C tu, jadi dia berjemur. Bagus berjemur ni, tapi kalau berjemur terlalu lama, agak-agak apa jadi? Elok ke tidak pada diri kita? Bayangkan. Ni matahari tegak ni atas kepala ni, panas ni. Lepas tu kita berjemur tengah-tengah panas tu direct tanpa apa-apa penghalang, tak ada payung, tak ada topi, tak ada apa-apa nak cover diri kita, nak lindung diri kita. Agak-agak apa jadi? Panas bukan? Panas satu. Lepas tu kita boleh kena sunburn. Bila kena sunburn ni kulit kita boleh jadi melecet dan panas. Bila pegang sakit. Okey. Contoh yang terdekatnya kalau kita pegang cerek panas lah. Terkena cerek panas tu kulit kita sakit kan, kita pegang, kita sentuh, rasa dia sakit bukan? Dia rasa nyeri. Itulah rasa sunburn. Jadi boleh bayang tak kalau kita berjemur kat tengah panas, badan kita satu badan kita terdedah pada matahari, tak ada apa-apa yang lindung, nak berjalan pun susah. Sebabnya bila kulit bersentuh dengan kulit tu, kita langgar kaki, terkena kaki ke, tangan terkena ke tangan ke, akan menyebabkan rasa sakit, nyeri. Okey, itu maksud sunburn. Okey, yang kedua, kita ada gambar comel je haiwan tu warna pink. Banyak kaki pula tu. Apa dia? Jellyfish. Jellyfish ni dalam bahasa Melayu dia kita panggil apa? Kita panggil obo-obo. Teacher confirm. Mesti semua tahu jellyfish tu apa kan? Mesti semua pernah nampak jellyfish tu kat mana? Agak-agak kat mana? Teacher yakin ramai pernah tengok jellyfish ni dalam cerita SpongeBob. Okay, dalam cerita SpongeBob tu ada kan, hobi dia suka tangkap jellyfish, tangkap obo-obo guna dia punya net tu. Okay, jellyfish tu adalah obo-obo. Okay, kalau ikut dunia real life nyata, obo-obo ni dia berwarna putih, dia lut sinar ya, kita boleh nampak organ dalaman dia tu. Kenapa dia panggil jellyfish? Okay, fish tu tahu kan ikan? Jelly tu agak-agak. Kenapa panggil jellyfish dalam bahasa Inggeris? Sebab struktur badan jellyfish, struktur badan obo-obo ni lembut ya. Dia lembut sangat macam jelly. Dia tak macam ikan. Macam ikan dia pepejal juga kan. Kita boleh pegang dengan tangan. Nampak dekat tangan tu dia solid. Kalau jellyfish, obo-obo ni dia macam struktur agak-agak. Struktur dia macam agak-agak lembut, lembik macam tu kan. Okay. Sebab tu dipanggil jellyfish. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kenali dia sebagai obo-obo. Okey, itu verb yang kedua. Nama yang kedua. Okay, yang ketiga kita ada sunscreen. Siapa tahu sunscreen tu apa? Sunscreen tu pelindung matahari. Okey, sunscreen ni dia bentuk dia dalam bentuk liquid. Dia berada dalam keadaan cair ya. Sunscreen ni kita boleh dapat dekat drugstore, mana-mana farmasi ke. Drugstore tu contohnya macam Watson dengan Guardian lah. Okey, kita boleh beli sunscreen ni. Apa tujuan sunscreen ni? Tujuan sunscreen dia adalah untuk melindung kulit kita daripada kena
cahaya matahari secara direct, secara terus menerus. Okey. Misal dia cakap, teacher, saya kena matahari tak ada apa pun, saya main kat padang okey je. Alah, setakat gelap hitam tu biasalah kena matahari. Okey, sini teacher nak bagi tahu sikit. Memang tak ada masalah kena matahari dan kita memang perlukan cahaya matahari tu. Tetapi kita ada satu sinaran kita panggil UV light. UV light ni dia boleh menyebabkan kanser kulit ya kalau terdedah terlalu lama. Kalau kita terdedah terlalu direct dengan matahari pun tak baik untuk kesihatan kita. Jadi dengan penggunaan ataupun pemakaian sunscreen ni, dia dapat lindung kulit kita. Maknanya kita bolehlah buat aktiviti seharian kita macam biasa. Boleh pergi main bola, boleh main badminton, pergi pasar, jalan-jalan. Tak ada lah jadi macam Dracula pula, langsung tak boleh kena matahari. Tidak. Boleh kena matahari tapi dalam masa yang sama dia melindungi. Jadi tak ada lah kata terus cahaya matahari tu terus kena kat kita. Dia boleh mengelakkan kita daripada sakit. Okey. Jadi untuk mengelakkan sunburn, kita perlu pakai sunscreen. Okey. Jadi selalu kalau kita tengok ada orang berjemur kat tengah pantai tu, selalunya dia dah sapu dah dulu badan dia dengan sunscreen ni. Okey. Sunscreen ni dia tak adalah melindung macam kita pakai baju tebal tu, bukan. Dia adalah lapisan. Dia lapisan tutup kulit kita. Dalam erti kata mudahnya dia macam lotion lah. Kita sapu kat tangan, kita sapu kat tempat-tempat yang terkena matahari, yang mudah kena matahari. Jadi untuk melindung. Contohnya apa? Muka lah, muka kan. Tak kira lah student lelaki ke, perempuan ke, muka mesti terdedah kan. Pakai tudung ke, kan muka tu akan terdedah. Jadi bila kita pakai sunscreen, dia akan melindung muka kita. Okey, jadi itu 3 perkataan baru yang kita belajar hari ini, iaitu sunburn, jellyfish dan sunscreen. Okey, jom kita tengok dalam kotak kuning. Okey, kita revise balik yang kita belajar sebelum ni, iaitu perkataan should dengan shouldn't. Okey, patut atau tidak patut, perlu atau tidak perlu. Okey, macam teacher cakap, shouldn't tu adalah short form untuk maksud dia should not, tidak perlu. Kita akan panggil shouldn't. Okey, kita tengok yang pertama. Should, perlu ataupun patut tak? Lepas tu kita ada noun. Kata nama. I, saya, you, awak, he, dia lelaki, she, dia perempuan, we, kami, they, mereka. Okey. Should, kata nama apa? Eat more sweet, makan lebih banyak manisan ataupun gula-gula. Agak-agak elok tak kalau kita makan coklat, gula-gula terlalu banyak? Tak elok ya. Dia bukan masalah kesihatan daripada segi gigi je, tapi dia memang tak elok sebab berlebihan gula memang tak mendatangkan kebaikan pada badan kita. Dan kita tengok dekat yang seterusnya, yes or no. Okey. Contoh yang pertama, teacher bagi ni, should I eat more sweet? Patut tak saya makan lebih banyak gula-gula? Yes or no? Ya ataupun tidak. Okey. Lepas tu sebelah tu ada lagi, dalam satu kotak lagi ada kata nama lagi, noun lagi. Kalau tadi depan dia tu kata nama soalan dia I, jawab dia mestilah I juga kan? Jawab dia mestilah yang terbaliknya. Kalau kita tanya, perlu tak saya makan gula-gula lebih banyak lagi? Ya, awak perlu. Kalau awak tu dalam bahasa Inggeris apa? You. Okey? Jadi kita tengok contoh yang tu. Yang pertama, should I eat more sweet? Agak-agaknya perlu tak makan gula-gula lebih lagi? Contohlah perlu. Sebab baru makan sebiji je teacher, saya nak makan lagi. Jadi, kalau nak cakap untuk diri sendiri, yes, I should. Ya, saya perlu. Kalau nak jawab untuk orang, yes, you should. Okey. Should tu perlu ya. Shouldn't tidak perlu. Okey. Kalau jawapan dia yes, dia punya akhir tu mesti should. Kalau jawapan dia no, akhir dia mesti dengan shouldn't. Should not, tidak perlu. Jadi kita tengok contoh yang kedua. Should you eat more sweet? Perlu tak awak makan lagi gula-gula? Jawapan dia contohlah, tak perlu. Dah makan banyak ni. Dia dah makan 2 mangkuk dah gula-gula. Tak boleh, kena stop ni. Jadi kena cakap no. No, you shouldn't. Okay? Teacher ulang balik. Kalau yes jawapan dia, belakang dia should. Kalau no jawapan dia, jawapan kat belakang dia kena shouldn't. Okay, kita tengok kalau kita ambil dia perempuan. Should she eat more sweets? Perlu ke dia makan gula-gula lagi? Okay, jawapan dia teacher rasa macam kena ya lah. Contohnya kita nak cakap ya. Jadi, yes, she should ke shouldn't? Ya, jawapan dia should. Yes, she should. Okay, kita tengok contoh yang terakhir.
Should they eat more sweets? Perlu tak mereka makan lebih banyak gula-gula? Okey, jawapan dia tidak. Mereka tidak boleh makan lebih banyak gula-gula. Yes ke no? No. Should ke shouldn't? Shouldn't. Jadi jawapan dia akan jadi no, they shouldn't. Okey, jadi teacher harap semua fahamlah penggunaan should atau shouldn't. Perlu atau tidak perlu. Kalau yes, shouldn't. Kalau yes, should. Kalau no, shouldn't. Itu dia punya orang kata partner lah. Memang macam tu. Okey? Okey, jadi kita tengok board game kat bawah. Okey, jom kita main sekaligus dan ambil teacher terangkan maksud-maksud perkataan dalam board game di bawah. Okey? Yang pertama, kita mula sekali dengan kotak yang pertama iaitu there are jellyfish in the sea. Jellyfish tadi dia cakap apa? Obo-obo kan? Jadi dia cakap terdapat obo-obo di dalam laut. Should you swim? Perlu ke awak berenang? Okey, ni. Kita nak berenang ni. Kita pergi pantai ni. Kita nak berenang. Lepas tu, tiba-tiba kita nampak ada sekumpulan obo-obo tengah ada kat situ. Perlu ke kita mandi kat situ? Tidak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita akan ancam tempat habitat dia. Jadi, shouldn't. Kalau should you swim, jawapan dia tidak boleh. Jadi, no, you shouldn't. Okey, kita tengok kotak yang kedua. What is this? Ini yang subjek minggu lepas. Pelajaran kita minggu lepas. Apa tu? Tampalan kat tangan tu kita panggil apa? Ya, kita panggil plaster. Okay, kita tengok yang ketiga. What are these? Apa tu? Kotak warna merah tu dengan ada 2 batang benda tu. Apa tu? Mancis. Mancis dalam bahasa Inggeris kita panggil matches. Matches. Okay? Okay, kotak yang keempat. You have got a bad cut. Awak telah mengalami satu luka yang teruk. Luka yang dalam. Cut tu luka ya. Go to and get a plaster. Okey, undur balik ke kotak nombor 2 dan dapatkan plaster. Kenapa? Sebab tangan dah terluka. Okey. Jadi kalau kita main game ni secara real life, kita akan kena undur tapak 2 ke belakang lah. Okey. Kita tengok kotak nombor 5. Should Sam eat before swimming? Nampak tak? Kawan tu dah pakai dah pelampung warna merah tu, tapi nak makan dulu. Patut tak Sam makan sebelum berenang? Boleh ke tidak sebenarnya kita makan sebelum berenang? Tak boleh, sebab bila perut kita terlalu kenyang, nanti susah untuk kita berenang dan susah pernafasan kita nak kawal waktu berada dalam air. Okey. Kenapa tak boleh? Jawapan yang pertama sekali mestilah ada yang jawab. Dah kenyang teacher, mestilah susah nak berenang. Betul tu satu. Yang kedua, bila kita terlalu kenyang, pernafasan kita untuk tahan dalam air semua tu akan berkurangan. Dia tak macam keadaan badan kita yang biasa. Jadi kita perlu elakkan makan betul-betul sebelum berenang. Jadi kalau yang dalam soalan ni dia tanya, should Sam eat before swimming? Patut tak Sam makan sebelum berenang? Jadi jawapan dia tidak. Dia tidak boleh makan sebelum berenang. Jadi Sam tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi he. Jawapan dia akan jadi no, he shouldn't. Okay? Nombor 6. What is this? Ini baru je kita belajar tadi. Pelindung matahari. Apa dia dalam bahasa Inggeris? Sunscreen. Okay, nombor 7. You are going to get sunburn. Anda akan mendapat penahan matahari. Go back one space and get sunscreen. Silalah undur satu tapak ke belakang dan dapatkan sunscreen. Macam teacher cakap tadi, kalau kita nak elakkan daripada kena sunburn, kita kena pakai sunscreen. Okay? Kotak nombor 8. Should Mandy eat more sweets? Kita tengok. Banyak dah atas meja Mandy tu gula-gula. Dah banyak dah dia makan. Dia siap pegang pipi lagi. Agak-agak kenapa? Dia sakit gigi kan? Kalau dah sakit gigi, kita kena makan gula-gula banyak lagi ke? Tak. Kita kena stop makan gula-gula sebab kita dah sakit gigi. Sepatutnya sebelum sakit gigi dah kena berhenti makan. Ni tengok dia dah pegang dah sakit gigi dia tu. Pipi dia dah bengkak dah pun. So sakit gigi dalam bahasa Inggeris apa? Kita belajar minggu lepas. Toothache. Toothache. Sakit gigi adalah toothache. Jadi should Mandy eat more sweet? No lah. Jadi Mandy adalah perempuan. Perempuan adalah she. Jadi no, she shouldn't. Okay? Kita tengok kotak nombor 9. What should Bill do? Tengok ada gambar Bill dengan gambar botol-botol tu. Botol-botol tu apa? Botol-botol tu adalah cleaning products. Macam teacher cakap minggu lepas, kita tidak dibenarkan bermain dengan alat-alat pembersihan. Kenapa? Sebab barang-barang chemical ni mendatangkan bahaya pada pernafasan diri kita. Okey? Jadi jawapan dia, what should Bill do? Bill should ke shouldn't play with cleaning products? Shouldn't lah. Dia tak boleh main dalam cleaning product. Jadi jawapan dia akan jadi Bill shouldn't play with cleaning products.
Okay? Kita tengok nombor 10. Paul has got a headache. Paul sedang mengalami sakit kepala. Nampak dia pegang kepala dia tu. What should he do? Okay, kalau kita pening kepala, kita kena buat apa? Kita kena banyak berehat dan makan ubat. Okay, jadi Paul adalah lelaki. Jawapan dia, he should take some medicine ataupun he should take some rest. Okay? Perlu berehat ataupun makan ubat. Kita tengok nombor 11. What should Frank take for his sore throat? Apa yang perlu Frank ambil untuk hilangkan sore throat? Sore throat tu apa? Sore throat tu adalah sakit tekak. Jadi, kena makan ubat batuk, medicine. Jadi, Frank should take some medicine. Okay? Nombor 12. Is this a plaster? Itu plaster ke? Bukan. Itu adalah cast. Kalau plaster yang macam dekat kotak nombor 2 tu. Nombor 12 tu kita panggil cast. Okay? Pembalut tangan je. Okay, dan nombor 13, akhir sekali, what's the matter with Bobby? Apa yang sedang terjadi kepada Bobby? Nampak dia sedang berselimut semua tu. Dekat mulut dia siap ada picagari lagi, orang kata tahan cek suhu badan. Jadi dia sedang mengalami apa? Bobby is having fever, demam. Okay, jadi itulah ayat-ayat, perkataan-perkataan yang berada dalam board game ni. Jadi, jom kita sambung muka surat 109. Project art. Seni Kita tengok. Yang pertama dia kata number 1. Make a safety poster. Membuat poster keselamatan. Okay. Dengar dan faham apa yang kita baca ni ya. Okay, kita tengok number 1. Draw a picture of a beach with people on a piece of white card. Lukis gambar sebuah pantai bersama orang-orang di atas sebuah kertas putih ataupun kad berwarna putih. Okay? Think about what people should and shouldn't do at the beach. Fikirkan apa yang patut mereka buat dan tidak boleh buat ketika berada di pantai. Write sentences using should and shouldn't. Bina ayat menggunakan perkataan should, perlu, and shouldn't, dan tidak perlu. Okay, number 2. Color in your drawings. Colorkan lukisan anda, warnakan lukisan anda, and write the title, dan tulis tajuknya Beach Safety. Keselamatan pantai. Keselamatan di pantai. At the top of the card. Di atas, bahagian atas kad tersebut. Okey, dan nombor 2, lepas dah siap, show and tell. Tunjukkan pada semua. You should wear sunscreen at the beach. Contoh yang pertama lah. Budak lelaki ni cakap apa? Awak perlu memakai sunscreen ketika berada di pantai. Beach tu pantai ya. You shouldn't play with matches. Awak tidak patut bermain dengan matches. Mancis. Nampak dia tulis tu. Dia lukis gambar pantai, gambar orang. Lepas tu tajuk dia Beach Safety. Lepas tu dia bina ayat. Apa yang patut kita buat kat pantai. Apa yang kita tak patut buat kat pantai. Okey, contohnya apa? Apa yang patut kita buat kat pantai? Okey, yang pertama. Yang patut kita buat kat pantai ialah sentiasa menjaga kebersihan pantai. We should keep our beach clean. Okey. Nombor 2. Apa lagi yang kita kena buat kat pantai? We should wear baju yang bersesuaian. Suitable clothes for swimming. Okay? Okay, apa pula yang tak boleh buat kat pantai? Jangan buang sampah merata-rata. You shouldn't. Awak tidak patut throw rubbish everywhere at the beach. Tak boleh buang sampah merata-rata dekat pantai. Okay, lagi apa lagi? You shouldn't swim when there is a jellyfish in the sea. Awak tak patut berenang ketika terdapat obor-obor di pantai. Okay? Okay, jadi itu antara perkara-perkara yang patut dan tidak patut kita buat ketika berada di pantai. Okay, contoh yang hari ini pantai. Kalau minggu lepas, perkara-perkara yang patut dan tidak patut buat ketika berada di rumah, betul? Awal minggu lepas, kita belajar apa yang patut dan tidak patut kita buat ketika kita sakit. Okay, jadi itu saja untuk minggu ni. Jom kita buat exercise. Jadi semua teacher nak buka muka surat 90.
Kita akan buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Read and match. Okey, baca dan padankan. Okey, teacher akan bacakan, kemudian murid-murid akan padankan dengan jawapan yang paling tepat. Okey, nombor 1. Anita ate too many sweets. Anita telah makan terlalu banyak gula-gula. Okey, nombor 2. Kathy went swimming on a cold day. Kathy telah pergi berenang ketika hari sejuk. Nombor 3. Minnie and Rachel ate too much food. Minnie dan Rachel telah makan terlalu banyak makanan. Nombor 4. Chris broke his leg. Chris telah patahkan kakinya. Nombor 5. Phil didn't wear sunscreen. Phil tidak memakai sunscreen, pelindung matahari. Okay, kita tengok pula match sebelah dia A sampai E. A. He got a cast. Dia telah mendapatkan cast, pelindung tangan tu, simen. B. She got toothache. Dia telah mengalami sakit gigi. C. He's got sunburn. Dia telah mengalami penahan matahari, sunburn. D. She's got earache. Dia telah sakit telinga. E. They've got a stomachache. Mereka telah mengalami sakit perut. Okey, jadi berdasarkan situasi daripada nombor 1 sampai 5, matchkan apa yang kesin-kesis, benda yang akan berlaku kepada diorang sebab perlakuan mereka tadi, A sampai E. Matchkan dengan betul. Okey, itu soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2. What should Alia and Pete do to feel better? Apa yang patut Alia dan Pete lakukan untuk rasa lebih elok, rasa lebih baik? Read about their problems and give them advice. Baca mengenai masalah mereka dan berikan nasihat. Okey. Teacher akan baca dan translate kan. Nanti kemudian murid-murid akan tentukan sama ada apa yang mereka patut buat dan apa yang tak patut mereka buat. Okey. Alia. I have got a headache. Saya telah mengalami sakit kepala. And my head is warm. Dan kepala saya rasa panas. But my friend is having a party. Tetapi kawan saya akan mengadakan parti, jamuan. And I want to go. Dan saya nak sangat pergi. What should I do? Apa yang patut saya lakukan? Jadi kita tahu kat sini, situasi sekarang ni, Alia ni, kawan dia ada buat jamuan. Mungkinlah jamuan hari jadi. Tetapi dia sakit kepala dan kepalanya berasa panas. Agak-agak kenapa? Mungkin dia nak demam lah sebab kepala dia panas kan? Dia nak pergi jamuan tu. Jadi apa yang patut Alia buat dan apa yang tidak patut dia buat ketika dia berada dalam situasi ni? What should I do? Okay, kita tengok contoh yang pertama kat situ. Alia shouldn't go to the party. Okay, Alia tidak patut pergi ke jamuan tersebut. Betul kan? Bila kita dah rasa tak sihat badan, bila kita rasa kepala pening, kepala panas, kita janganlah jumpa dengan orang ramai. Jadi dia tak patut pergi ke jamuan tersebut. She, dia perlu apa? She should, pilih dalam kotak-kotak warna kuning tu, apa yang dia perlu buat dan apa yang dia tak perlu buat. Okay? Kita tengok nombor Pete pula. Masalah Pete. I cut my leg. Saya telah cederakan kaki saya. It's bleeding and it's hurt. Dia telah berdarah dan amat sakit. My friends want to play baseball now. Kawan-kawan saya nak bermain baseball sekarang. What should I do? Okay. Jadi kita boleh tahu, Pete ni mungkin berada di padang. Dia telah lukakan kaki dia. Luka dia tu berdarah dan sakit. Tapi kawan-kawan dia nak main baseball. Jadi apa yang patut Pete buat dan apa yang tidak patut Pete buat? Okay, jadi kita tengok dalam kotak kuning tu. Yang pertama, go to the party. Mana yang ada party? Alia ke Pete? Alia kan? Okay, jadi ayat yang pertama tu dah siap dah. Dia tulis Alia shouldn't go to the party. Okay. Alia tidak perlu ke party. Okay. Yang kedua, kita ada go to bed. Pergi tidur. Pergi masuk rehat. Yang ketiga, take some medicine. Ambil sedikit ubat. Yang keempat, put on a plaster. Letakkan plaster. Mana satu yang patut letak plaster? Alia ke Pete? Siapa yang patut ambil ubat-ubatan tadi? Alia ke Pete? Okay. Yang seterusnya, play baseball, bermain baseball. Siapa yang nak bermain baseball tadi? Pete kan? Dia patut ke tak main baseball lepas kaki dia dah cedera? Seterusnya, listen to music. Apa yang patut? Siapa yang patut dengar music? Okay. Dan last sekali, clean the cut. Bersihkan luka tersebut. Jadi pilih mana satu yang bersesuaian dengan situasi yang mana satu. Pilih sama ada should atau shouldn't macam kita dah belajar sebentar tadi. Dan tulis ayat yang lengkap kat dalam ruang kosong. Okey, itu saja latihan untuk kali ini. Dan macam biasa,
Sebarang pertanyaan boleh contact teacher secara personal di WhatsApp ataupun Instagram. Harap semua faham tajuk kita kali ini. Kita berjumpa lagi akan datang. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.